teladan Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala baik. Allahumma ta'ala manaka wa sallallahu qadar hajika ya arhamar rahimin. Allahumma siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana subhana wa ta'ala bi khamil khair banatina bi hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Dan mati menerusi hari puasa. Tuan-tuan dan puan-puan mati Allah. Syukur kerana lagi berapa bersama lagi dalam tazkirah kita ya. Dan pada malam ini saya cuba nak sorot balik kita punya tingkatan puasa kita dan bagaimana adab-adab kita menyambut hari hari raya Aidilfitri besok ya. Jadi puasa ya, kita sebelum kita menyambut Ramadan dulu kita ada bincangkan dengan puasa dulu. Puasa terbagi into 3 dulu ya, ingat kan. Pertama sekali puasa awam, lapar dahaga sahaja. Jadi kita jangan masuk golongan iaitu ya, yang Nabi kata kam min sa'imin laisa lahu min sawiyi laju wal atas ya. Maksudnya seseorang yang berpuasa itu tidak boleh apa-apa daripada puasanya lainkan lapar dahaga saja. Ya, ini pasal kita tidak menjaga. Jadi kalau kita yang katakan puasa sebenar-benar puasa ya, awas golongan solihin dan mutakin ya. Dan ataupun dalam Imam Ghazali kata puasa khusus ya. Khusus ala khusus ya. Jadi bagi puasa yang ini kita kena jaga 7 perkara ya. Kita jaga 7 perkara. Pertama, kita pelihara mata kita dah sebut dulu. Kita pelihara mata kita, jangan tengok benda-benda yang haram, benda-benda yang tak baik dan sebagainya ya. Lepas itu kita tengok dalam apa ni, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nazaru sahmun masmumun min sihamil iblis la'anahu Allah faman tarakahu khawfan minan nar khawfan min Allah taala ata'allah imanan yajidu halawatahu bil qalbi. Pandangan mata itu adalah anak panah beracun punya iblis ya, yang dilaknati oleh Allah. Barang siapa yang meninggalkannya kerana ia tegah tu, kerana takutkan Allah dan saya Allah, menggunakan kemanisan iman ya, halawatul iman. Ini maksudnya mata-mata kita tetapi dimanfaat, diperguna oleh iblis sebab kita gagal mengurus mata kita. Dipergunakan untuk iblis untuk melakukan maksiat dan dosanya masuk pada akaun kita. Ya, ini bahayanya kita tak jaga. Ya. Lepas itu kita pelihara lidah kita ya. Lidah kita jangan cakap benda-benda yang ini. Antaranya ya, tengok khamsul yufatil nasaim al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kadhibatu wan nazaru bisyahwah. Ya. 5 perkara yang membatalkan puasa orang yang puasa itu dusta. Kita tak boleh berdusta. Dusta nak cakap bohong ya, walaupun tak ada melibatkan jutaan ribuan ringgit ya, tak boleh ya. Kita nak tidur, kita beritahu anak, kalau orang telefon abah kata abah tak ada, cukup dah tuan. Kita tak ada pahala dah puasa kita ya. Itu berbohong, mengumpat orang ya, buat fitnah, sumpah palsu, pandangan yang bernafsu syahwah, iaitu penuh keinginan. Apa macam mana pandangan kita ha? Satu dipanggil renung, yang keduanya renung-renung itu dah tak boleh renung lepas itu menung ada 50% dah, lepas itu tenung itu dah 1% dah, itu semua ditegah ya. Jadi saya nak rekahkan sebab kita nak kaitkan macam mana puasa kita, tandanya puasa kita terima atau tidak oleh Allah SWT bila sambutan Syawal kita biasa. Lepas Syawal ni macam mana kita ya, dalam masa hujung-hujung ni pun macam mana keadaan kita ya. Lepas itu memelihara lidah kita ya, jangan cakap benda-benda yang apa ni, mengumpat, ribah, fitnah, macam-macam ada hari ni ya, fitnah. Surat khabar tu, media sosial hari ni ya, WhatsApp lah tu, orang hantar kita forward ke orang, benda tu kita tak pasti ya. Apabila kita apa ni, orang fasik bawa berita yang ini, kita selidiki, kita jangan terlibat ya.
Lidah kita betul telinga kita. Telinga kita kena jaga Kalau kita tengok telinga kita apa daripada yang kita kena jaga, antaranya yang kita susah kita nak tinggal ialah berkenaan dengan apa ni, alat-alat muzik alat-alat muzik. Kita tengok dalam apa ni, dalam harian kita boleh kata alat-alat muzik, sedangkan Nabi kata alat-alat muzik yang bertiup dan bertali itu adalah haram. Yang bertiup dan bertali, tak kira gambus ke apa pun, bertiup dan bertali haram. Jadi ini juga kita kena, jangan kita sambil masak kita dengar yang itu. Banyak jadi siaran-siaran yang boleh kita memberi manfaat kepada kita, yang banyak menjadikan ilmu kepada kita. Jangan dengar muzik-muzik Lepas itu hendaklah kita menjaga telinga kita tadi. Daripada itu tadi yang kita tengok, al-muhtabu wal-mustami'u syarikani bil ismi. Orang yang mengumpat dan orang yang mendengar orang mengumpat berkongsi dalam dosa. Syarikani, iaitu berkongsi dalam dosa. Macam mana? Kita dalam lift ke, di pejabat ke, jiran sebelah mengumpat, berdua kita dengar, ambil perhatian. Dia berkongsi, syarikani dalam berkongsi dosa kita. Tak ada pahala puasa kita. Itu sebab dia kata Ramadan ni ialah madrasah, nak membentuk kita, nak menjadikan kita dalam tempoh 29-30 hari ini, adakah perubahan atau tidak kita. Allah Maha mengetahui, Allah menjadikan kita, Allah tahu kelemahan kekuatan kita. Jadi untuk tempoh 30 hari kita berpuasa, 29 atau 30 hari, kita boleh mengubah, mampu mengubah diri kita kepada orang yang lebih baik lagi bila habisnya Ramadan. Kita tengok apa makna masuk Syawal tu sekejap lagi Jadi kita jaga Lepas itu kita tengok melihara perut kita, melihara perut kita, makan jangan benda-benda yang haram. Benda yang haram ni kita kadang-kadang la yaqulu janatan lahmun nabata bil haram. Daging tidak masuk syurga daging yang tumbuh dari makanan yang haram. Jadi apa dia kita kata itu rasuah, itu salah guna kuasa, itu macam-macam kita kata, tipu dan sebagainya. Kalau kita bekerja tuan-tuan, sama ada sektor awam, sektor swasta, kita bekerja dengan orang Kalau kita ponting, kalau orang yang gaji 5,000, dia ponting 1 minit 47 sen, dia tak makan duit haram tuan-tuan. Kalau gaji 5,000, 5 minit 1 minit dia ponting 47 sen, dia makan duit haram. Kalau 5 minit dia ponting tuan-tuan, dah berapa tuan-tuan? Dah 2 ringgit lebih tuan-tuan. Itu yang kita makan, itu bagi anak kita makan ini juga kita kena jaga Lepas itu yang paling bahaya hari ini kita ialah ketika berbuka kita ditegah daripada kedekut. Kita jangan kedekut. Pasal kita nafkahkan untuk diri kita, tanggungan kita, ahli kita, isteri dan anak-anak kita wajib. Jangan kita kedekut. Tetapi hari ini saya tak bimbang kerana kedekut. Saya bimbang kerana membazir. Tapi kita tengok kedekut ketika buka puasa hendaklah tidak kedekut atau bakhil, tidak membazir, tetapi berbelanja sekadar sederhana di antara kedua ni. Itu dituntut tidak kedekut. Sebab apa? Kedekut ni satu yang ditegah oleh syarak. Kita tengok firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala yahsabanna allazina yaf'aluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaqu ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Dan janganlah sekali-kali orang yang bakhil dengan harta benda yang telah dikurniakan oleh Allah kepada mereka itu, mereka dari kemurahannya menyangka bahawa keadaan bakhilnya itu adalah baik bagi mereka, bahkan ia adalah buruk bagi mereka, dan akan dikalungkan apa yang dibakhil di akhir kiamat digantung ke leher dia. Ini kena dengan bakhil ni. Jadi macam mana kita berbelanja, ini kaedah-kaedah yang ditentukan oleh syarak. Kita jangan kedekut, jangan ini Dan kita tengok lagi satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasratani la yajtami'ani bil mu'minal bukhli wal su'ul khuluq. Dua pekerti tiada pada seorang mukmin, iaitu bakhil dan buruk pekerti. Jadi dengan puasa ni boleh mendidik kita jangan jadi bakhil dan buruk budi pekerti, tidak berakhlak, tidak beradab. Ini
Bakhil itu menunjukkan orang yang buruk budi pekerti dia. Yang kedua, tidak membazir. Tidak membazir. Ya. Ketika belanja semasa atau sebelum berbuka puasa, hendaklah tidak berlaku pembaziran, ya, berdasarkan pada ayat Al-Quran berikut. Wala tubazir tabzira, dan janganlah engkau belanja hartamu dengan cara yang boros, yang melampau. Ya, surah Al-Isra ayat 26. Hari ini kita risau kan? Kalau kita tengok yang dibimbang-bimbangkan sangat hari ini, tuan-tuan, ya, kenaan pembaziran ni, ya. Dia kata, ya, 1000 tan makanan dibuang rakyat Malaysia setiap hari dalam bulan puasa. 1000 tan, ya. Dia kata perlukan 1000 lori 1 tan perlu untuk angkut sisa makanan yang kita beli pasal Ramadan. Ya, kalau kita tengok, tuan-tuan, saya tengok 5 tahun dulu boleh tahan lagi. Di Sunway Legon, tuan-tuan, dia menawarkan berbuka puasa 330 menu. Hari ini 550 menu, tuan-tuan. Perjalanan saya tengok, tuan, bukan saya tengok nak pergi, nak tengok pelanggan. Ikan tak masak pun ada, tuan, tak sempat masak. Itu pun dimakan. Pun makan juga, tuan. 550 menu, apa yang nak makan, tuan? Ya. Tengok buka di sana, tuan, cukup dahsyat. Tapi ada satu, saya tertarik, tapi saya tak pergi. Saya tengok keluarga saya pergi. Hari itu meraihkan keluarga daripada Sarawak, daripada Qatar, dia pun pergi ke di Selayang, Paktam, bagus, tuan. Dia berbuka, ada imam baca doa dia. Lepas itu solat. Lepas solat, tuan, habis makan, sebelum masuk isyak, dia kata boleh bungkus bawa balik. Dia tak buang, tuan. Ini jarang restoran yang buat itu. Dia beritahu dah, dia buat announcement, lepas tu kan boleh bungkus bawa balik. Yang lain tu lebih baik dia buang dia. Ya. Pernah 1 tahun 64,000 metrik tan. Ya. Daripada sisa pekerja yang diangkat oleh lori tu, 46% adalah makanan, tuan, yang dibeli pasal Ramadan yang kita buang. Ya. Dia kata jumlah makanan yang dibuang boleh tampung untuk 7 juta orang makan. Ini, tuan, ya. Apakah puasa itu jadikan puasa kita, tuan, ya? Sedangkan ayat tadi terang, ya. Wala tubazir tabzira, dan janganlah engkau berbelanja hartamu dengan boros dan melampau. Dan kita tengok, inna mubazirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Ya, surah Al-Isra ayat 27. Sesungguhnya orang yang boros itu adalah saudara syaitan. Allah sifatkan saudara syaitan, ya. Sedangkan syaitan itu sedangkan syaitan pula adalah makhluk yang sangat kufur pada Tuhan. Kita kena ikut Nabi tu kan. Nabi apa dia? Nabi makan sikit, kita sikit-sikit makan, sikit-sikit makan. Betul tak? Sikit-sikit makan, sikit makan. Jadi kita kaedah makan, tuan. Kita perlu macam mana, ya? Kita tengok, ya. Keperluan yang tentukan oleh syarak. Pokok kita bagi bertiga. 1/3 makanan, 1/3 air, 1/3 ruang pernafasan. Jangan ceroboh. Kita kadang-kadang kalau kita berbuka tu, seolah-olah kita nak makan untuk 24 jam, tuan. Seolah-olah makan 24 jam. Jangan macam itu. Untuk sekali makan untuk 2.4 jam, 2 jam setengah. Tadi kita buka, lepas tarawih kita makan sikit lagi, makan sikit lagi, 2 jam setengah. Jangan ini, ya. Jadi disifatkan ini, ya. Jadi dia kata kedekut pun tak boleh, bakhil pun tak boleh, ya. Jadi bakhil bazir pun tak boleh. Jadi kita maknanya kita bila memberi, kalau kita menyimpan jangan genggam merapat sangat. Kalau belanja jangan buka seluas-luasnya, ya. Jadi kasihnya Allah kepada kita, tengok dia bagi. Tadi dia kata jangan kedekut, jangan bazir. Disebut dalam Al-Quran, tuan, perbelanjaan secara sederhana. Ini kita nak langsung kepada Syawal besok. Macam mana kita menyambut Syawal besok, ya? Syariat Islam menganjurkan supaya berbelanja secara sederhana di antara keduanya, iaitu tidak kedekut dan tidak membazir, berdasarkan ayat berikut, ya. Jangan kedekut, jangan bazir, ya.
wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yuqturu wa kana baina dzalika qawama. Surah Furqan ayat 67. Surah Furqan 67, boleh semak balik ya. Dan juga mereka yang diredai oleh Allah itu ialah apa dia? Yang apabila berbelanja hartanya tidak melampaui batas dan tiada bakhil, tidak berkut, tidak melampaui batas dan tidak berkut ya. Dan sebaliknya, perbelanjaan mereka adalah betul, sederhana di antara kedua-dua cara, tidak boros dan tidak bakhil. Ini ditentukan oleh syarak kan. Punya kasihnya Allah cara berbelanja. Tapi kita kadang-kadang kita buat tak kisah perkara ini ya, kita tak kisah perkara ini, sedangkan ini adalah satu. Kalau tuan-tuan tengok dalam tulisan Dr. Hanafi Muhammad ya, orang yang apa ni, orang yang bazir dan orang yang melampau batas ni termasuk dalam kufur nikmat. Kufur nikmat ni dimasukkan kufur, ingkar nikmat Allah, dimasuk dalam golongan munafik ya, golongan munafik ya, naudzubillah min zalik ya. Jadi bila kita tengok ya, bila kita menyambut Syawal, Syawal ni apa maksudnya? Syawal ni makna naik, makna suratan amalan kita nak terima atau tidak oleh Allah, nak naik ke langit atau tidak ya. Ini bergantung daripada macam mana adab-adab kita berpuasa tadi ya, puasa khawas golongan solehin dan muttaqin tadi ya. Jadi kita besok jangan lakukan pembaziran. Kita tengok lansir rumah kita tuan. Lansir tu mahal harga tu kan, sampai RM30 1 meter tu. Lepas itu dilipat-lipatkan daripada 3 meter jadi 1 meter boleh pakai. Bukan itu bazir tu kan ya, jangan buat macam itu ya. Kita sekarang ni ada kaedah yang dibuat tu, lurus tarik lurus. Apa bertamat, apa tujuan lansir tu? Keduk-keduk tu penting ke kita nak lindung? Itu yang penting, tengok dalam ni kan. Lepas itu dalam kita tengok, bila kita sambut Syawal ni pula, macam mana kita menyambut Syawal ni. Kalau kita dididik oleh puasa, kita puasa diterima oleh Allah SWT, maknanya kita terdidik. Bila terdidik, merasa Ramadan mendidik kita akan jadi orang yang baik. Orang yang baik makna, kalau hari ni kita datang masjid, surau, memakmurkan rumah Allah, selepas ini pun kita ini. Sebab apa? Kita taat kepada Allah, kita bukan taat kepada Ramadan. Kalau tak Ramadan itu bulan Ramadan kita datang, tak Ramadan kita tak datang. Kita innama ya'budu masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang memakmurkan rumah Allah ni siapa dia? Orang yang memakmurkan rumah Allah yang ni, orang yang memakmurkan rumah Allah ni ialah orang yang beriman dengan Allah di hari kiamat ini, orang yang datang masjid. Jadi tengok macam mana kita ya. Lepas itu dalam bayar fitrah kita ya, dalam bayar fitrah kita di besok, kita jangan tunggu sampai last minute ya. Saya kadang-kadang tertidur tu kan ya. Ada orang nak dapat yang abdal pagi itu sebelum tebah tu, dah tahu tak dia ni. Kalau kita selepas saja apa ni solat tuan, dia jadi sedekah saja ya, dia tak jadi sedekah saja. Jadi antara kelebihan-kelebihan ya, kelebihan kita bayar fitrah ni apa dia ya. Daripada hadis Nabi SAW, dia kata apa ni, dirinya akan dibersih oleh Allah dari segala dosa. Itu zakat fitrah, antara kelebihan. Dibebaskan daripada api neraka ya. Berhak untuk masuk syurga Allah. Ibadah puasanya diterima oleh Allah. Dibangkitkan dari kubur dalam keadaan yang aman sentosa. Bangkit dari kubur dalam keadaan aman sentosa. Sebab apa tuan-tuan? Kita ni ya, ada dua keadaan tuan-tuan. Satu masa nak meninggal dunia tu. Orang yang nak meninggal dunia tu dalam keadaan mana? Satu dalam keadaan tenang. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang tenang, kembalilah dengan Allah redha, dia redha. Nak saat nak kematian kan, dalam keadaan tenang kan. Ini orang yang betul-betul, dia orang yang beriman, bertakwa kepada Allah SWT. Saat kematian kan, dia tenang. Bila urus jenazah nampak berseri muka, senyum je muka dia. Dan lepas itu dia kata dibangkitkan dibangkitkan pula dari kubur dalam keadaan dia apa ni, dibangkitkan dari kubur dalam keadaan yang aman sentosa. Pada kuli fi ibadi wa kuli jannati. Sedangkan
Orang yang nak pergi Yaumul Mahsyar tu dalam keadaan punya azab tak terkira tentang dia punya azab seksa di Yaumul Mahsyar. Tetapi ada 7 golongan. 7 golongan dia letak bawah aras rahman Allah. Salah satu ini dia kata, "Fadkhuli bi ibadi wadkhuli jannati." Allah perintahkan roh tu cepat masuk jasad untuk menerima balasan baik daripada Allah SWT. Ya, itu kita tidak macam itu tadi. Jadi macam mana ibadah kita diterima oleh Allah atau tidak? Ya. Jadi semua amal solehnya pada tahun itu diterima oleh Allah, berhak mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih berat timbangan amal kebajikannya dari amal keburukan. Jadi mana di sana besok kita amalan timbangan kebajikan, pahala kita lebih pada kejahatan. Melalui titi sirat seperti kilat yang menyambar, ya. Dihapuskan Allah namanya dari nama-nama orang yang celaka. Ini antara kelebihan. Jadi kalau kita bayar fitrah sikit saja kita bayar, tapi Allah bagi ganjaran cukup banyak. Ya tuan-tuan, kita rasa sebenarnya dalam kita beribadah kita kepada Allah ni tuan-tuan, ya, kalau kita tengok kita kira-kira tuan-tuan, umur kita ni berapa lama tuan-tuan sebenarnya? Allahu allazi khalaqas samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah menjadikan langit dan bumi dalam masa 6 hari. Ulama mentafsirkan satu hari akhirat adalah 1000 tahun dunia. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Jadi mana umur kita 60 ke 70 tahun berapa tuan-tuan? Kalau tuan-tuan buat calculation. Ya. Kita tengok Nabi Nuh, Nabi Adam ke atas tu 100 tahun, 1000 tahun. Nabi Musa umat dia 50 tahun. 50 tahun 12 jam tuan-tuan. Kalau kita 500 potong tolak 250 tinggal berapa? 12 tolak 250 tinggal 250. Maknanya tinggal 6 jam. 250 kita layak hidup 250 tahun tak? Layak tak kita hidup? Boleh hidup? Tak boleh tuan-tuan. Potong lagi 250 bagi 2 125 tahun. Boleh hidup tuan-tuan. Dan tengok hari ni yang ada rekod dunia adalah 116 tahun. Itu pun anak-anak tuan-tuan dah suruh kita cepat nanti. Sebab apa? Cari pampers susah. Pampersnya XXXXL. Macam nak cari tuan-tuan, ya? Anak-anak ni seminggu senang dia jaga kita dah. Lebih seminggu tuan-tuan dia susah dia jaga kita dah, ya? Jadi mana? Di sana tuan-tuan 125 tak boleh. Maknanya itu 3 jam. Bagi 2 lagi 125 bagi 2 tinggal 3 jam bagi 2 tinggal 1 jam setengah. Itu yang umur kita tuan-tuan. Itu sebab suruh kita rebut tuan-tuan. Masa bulan Ramadan ni, masa apa juga ruang peluang yang kita boleh buat amal ibadat, buat sungguh-sungguh tuan-tuan. Sebagai bekalan. Bukan untuk siapa, untuk kita sendiri tuan-tuan. Adakah untuk siapa-siapa? Tak ada, untuk kita sendiri. Sesungguhnya mati itu benar tuan-tuan, alam barzah itu benar, Yaumul Mahsyar itu benar, syurga neraka itu benar, ya? Kalau kita beriman dengan Allah SWT, ya, insya-Allah kita akan buat persiapan untuk kematian kita. Jadi mana dengan sejam setengah tuan-tuan, Allah nak sediakan kita nikmat selama-lamanya dalam syurga Allah. Jadi itu sebabnya kalau kita keluar RM7 je tuan, dengan ikhlas kerana Allah, dengan sukuk yang bersih tuan, insya-Allah apa yang dijanjikan tadi, ya. Lepas tu masa kita menyambut Syawal tuan-tuan, ya, apa kita adab-adab kita? Pertama sekali kita kena mandi, ya. Mandi pagi itu niat mandi sunat Aidilfitri, ya. Itu makan sebelum kita nak pergi solat, disuruh sunatkan makan. Kalau Aidil Adha dia suruh lepas solat makan. Nah, kalau Aidilfitri ni nak pergi tu makan dulu, ya. Begitu menghiasi diri dengan memakai pakaian yang bersih dan memakai harum-haruman. Ini kita suruh pakai. Dan tuntutan pakai cantik untuk kedatang rumah Allah ni memang setiap masa tuan-tuan. Ya bani Adam uzu zinatakum indakum di masjid. Hai anak Adam, datang ke rumah Allah pakai cantik-cantik. Kita tuan-tuan pergi rumah orang kahwin tuan-tuan pakai cantik, datang rumah Allah selekeh. Tak boleh tuan-tuan, ya bani Adam uzu zinatakum indakum di masjid. Hai anak Adam, pakailah pakaian cantik-cantik datang ke rumah Allah ni, ya. Lepas itu melalui jalan yang berbeza ketika waktu pergi dan waktu balik. Ini adab-adab kita, ya.
Lepas itu disunatkan mengikuti serta disunatkan mengikut serta kaum wanita dan anak-anak. Jadi ini mengikut dalam kitab tuan-tuan. Dia kata anak-anak dan wanita yang datang haid pun disuruh datang. Tapi dia bukan solat, tetapi untuk meramaikan. Jangan dia nak solat juga ya. Itu dia. Jadi ini di antaranya. Di antaranya dia punya yang disunatkan kita masa ini. Tapi apa yang penting tuan-tuan, macam mana kita menyambut Ramadan Syawal kita, puasa kita. Kita besok tuan-tuan, sebelum puasa kita dah pesta makan tuan-tuan. Lepas itu puasa, pesta makan tuan-tuan ya. Lepas itu besok Syawal tuan-tuan. Bila Syawal besok, kita tengok tuan-tuan keadaan masyarakat kita. Dah habis Syawal, habis bulan Syawal, masih ada lagi sambutan Aidilfitri. Itu yang dia kata, di juru acara kata, dah 2 minggu dah habis dah Syawal. Dia kata kita masih belum terlewat lagi untuk menyambut Syawal ya. Sampai macam itu tuan. Ini juga jangan kita melampaui membazir. Jadi kita kena bezakan di mana keperluan, mana kemahuan ya. Keperluan macam mana dan kemahuan. Kalau keperluan dia ada had, ada tahap cukupnya, ada ceiling ni cukupnya. Kalau kemahuan kehendak dia tak ada ceiling tuan. Dia punya tahapnya kepuas, memang tak puas tuan. Ya. Jadi dalam kita berbelanja tuan-tuan ya. Ini juga kita bukan kita belanja untuk makan minum saja, dalam penggunaan air kita di rumah kita tuan-tuan ya. Kalau tengok orang Singapura tuan-tuan, dia guna air seorang sehari 140 liter. Kita 250 ke 280 liter seorang di Malaysia. Kita gosok gigi air kita basuh sudu, satu sudu air volume maksimum. Ini juga membazir tuan-tuan. Kita jangan ingat dosa maksiat ni kita pergi kelab malam ke, kita pergi berzina ke, pergi sana ke, di sini ke, tetapi dalam kita penggunaan nikmat rezeki Allah pun kita kena ada adab ni, ada etika ni ya. Jadi Ramadan ni sepatutnya dia mendidik kita. Madrasah Ramadan ni dia dapat mendidik kita menjadi orang yang betul-betul berakhlak mulia ya. Di sinilah tuntutan kita supaya kita dapat faham dari segi akidahnya, dari segi tasawuf, akhlak dia, adab-adab dia, dan begitu juga dalam segi syariat dia, ibadat dia. Kita kena ikut dia punya adab, tata cara macam mana kita melakukan ibadah kepada Allah SWT ya. Jadi saya rasa sekadar itu yang saya dapat, sebab masa diberi kepada saya sampai 10.45 ya. Kalau ada 1-2 soalan silakan. Kalau ada 1-2 soalan silakan. Tak ada. Lagi satu tuan-tuan, kita di besok ada nyambut hari raya kita jatuh pada, kalau tak silap saya, hari Jumaat. Hari Jumaat ni pun ada cerita tuan-tuan, ada khilafiyah kena dengan ada solat Zuhur, ada yang solat Jumaat atau tidak. Kita kena pegang pendapat yang daripada Jakim yang dikeluarkan, kita ada solat Jumaat. Pasal ada khilafiyah di sini. Ada pandangan-pandangan, ada 4 pandangan mengatakan kalau hari itu hari Aidilfitri ke Aidil Adha ke, kalau jatuh pada hari Jumaat tu tak payah solat Jumaat. Itu ada pendapat tuan-tuan. Tapi kita pegang pada jumhur ulama mengatakan ada ya. Ini berdasarkan satu yang dikeluarkan oleh Jakim ya, Jakim. Lain ada apa tak? Tak ada ya? Ya. Kenapa setiap tahun dia punya pembaziran ni ya. Ramadan ni bila dia orang pun, maknanya orang Malaysia ni degil ke atau macam mana? Orang Malaysia ni dia punya bukan degil, dia punya orang kata kita tak rasa susah. Bila kita tak rasa susah, kita tak tahu rasa orang yang susah. Sebab orang Malaysia hari ni, dia masa nak makan dia tak tahu apa nak makan. Kemampuan dia membeli barang makanan tu ada lebih. Kita tengok kedai mamak tu, mamak tunggu dekat 10 minit nak makan apa, tak tahu apa nak makan. Orang menung tak ada apa nak makan. Betul tak? Pakaian begitu juga. Buka almari 10 minit tak tahu baju mana nak pakai. 10 minit tak tahu baju mana nak pakai. Orang lain tu Haji
Tak ada baju nak pakai. Menung tak ada baju nak pakai. Yang lebih dahsyat lagi, di Malaysia ni, orang tak ada masalah nak beli kereta. Orang masalah tak ada tempat letak kereta je. Hanya tak ada tempat letak kereta je. Satu rumah 4-5 biji. Yang pening sekali masalah tak ada nak letak tempat letak kereta. Tengok kemampuan. Zero down payment. Betul tak ni? Ini sikap kita lah. Pasal kita tak rasa susah. Sepatutnya Ramadan ni mendidik kita rasa susah. Salah satu syariat kan, kita puasa ni dia bukan simpati, empathy. Rasakan macam mana orang lapar. Kalau simpati kita cuba ini kan, ini merasakan macam mana. Sepatut kita dapat insaf. Kalau siapa yang sempat membesar tahun 50-an, 60-an, 70-an, macam mana susah dulu, dia sedar hari dia tetap. Peringkat anak-anak kita generasi XY, dia tak sedar. Ini yang laku pembaziran banyak. 550 menu. Tengok nak makan apa tuan-tuan? Buang je tu. Ya? Dan ada phone tak ada ya? Boleh tu Haji, saya jawab macam tu tadi. Ya boleh lah. Ya boleh kalau dia kira dia setiap tahun dia patutnya bertambah lah, bertakwa kepada Allah dia. Ini membazir juga. Sebab macam saya sebut tadi, pasal kalau tuan Haji ingat, bukan puasa. Tadi saya sebut awal-awal tadi, yang dia kata puasa adat, bukan puasa ibadat. Jadi itu yang kata lapar dahaga je ni, dia tak dapat dia punya kelebihan puasa tu. Jadi puasa dia lapar dahaga saja. Itu masalah tadi. Kalau tingkatan puasa dia khawas solihin mutakin, dia jaga 7 perkara yang disebut tadi, makna Syawal dia dan seterusnya dia akan jadi orang yang baik. Itu yang Nabi kata, orang yang baik hari ini lebih baik daripada semalam. Kalau minggu pun minggu ini lebih baik daripada semalam. Kalau bulan pun bulan ini lebih baik daripada bulan lepas. Tahun pun lebih baik daripada tahun lepas. Kalau kurun pun kurun ni lebih baik daripada kurun lepas. Tapi wahasal balik hasil, itu pasal tak hasil. Ya, boleh. Jadi saya rasa sekadar itu temuan kita kali ini. Yang elok daripada Allah SWT, yang tak elok kelemahan saya minta maaf. Yang tak elok tasbih kafarah dan surah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ta'ala min wa salatu wa salam ala asyrafil anbiya wa ala alihi wasallam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udhu salam wa inna rabbana salam wa inna jannata la salam tabarak rabbana tahiyatul jalal wa ikram. Allahumma rabbana lama wa minna baqi syuhada wa inna jannata ma Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fa'tunna 'alal qawmil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna minal khasirin. Allahumma ihtim lana bi sifatin wa la tahtim 'alaina ya Allah bi sunnah khatim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.